A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student cikgu yang berada di atas talian. Okey, Assalamualaikum Ain. Perak di sana. Ayuni, are you there? Ya, saya kat sini. Alhamdulillah. Aisyah, Assalamualaikum. Ain Rabiatul Adawiyah, Assalamualaikum. Salam cikgu. Alright, okay, baik. Kita nak mula kejap lagi. Alright, baik. Marilah sama-sama kita membaca Mukitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baiklah, Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 10 hari bulan Disember tahun 2020. Okay, cuaca pun agak baik hari ini, Alhamdulillah. Okay, kita teruskan ulang kaji kita pada pagi ini, insyaAllah. Baiklah, kalau tak silap cikgu, pada ulang kaji yang lalu kita telah bincang atau masuk soalan nombor 6 kalau tak silap cikgu, betul ke? Nombor 6 ke nombor 5? Nombor 5 kalau tak silap cikgu. Nombor 5 kan? Masih nombor 5, betul? Kerajaan Bani Abbasiyah. Sila respon, betul atau tidak? Masih lagi soalan nombor 5? Nombor 6 lah cikgu. Nombor 6 kan? Nombor Ha. 6. Okey, baik, nombor 6. 6A sudah bincang, 6B sudah bincang, betul? Ke 6A dah bincang, 6B belum? B belum. A dah. B belum. Okey, baik, baik. Baiklah, cikgu kongsikan paparan bersama dengan anda. Sila lihat paparan masing-masing. Baik, cikgu nak siapa-siapa, 3 orang ni, Ain, Ayuni dan Aisyah Syafawati kongsikan jawapan anda Telegram. Cikgu akan semak satu persatu. Okey. Baik, boleh kongsikan sekarang? Okey, screenshot dan share dalam Telegram. Okey. Cikgu tunggu. Okey, cikgu masih menunggu skema jawapan anda. Okey. Baik. Aisyah Syahwati. Okey, kita tunggu jawapan Ayuni. Ayuni sudah. Alright. Ain, bagaimana Ain? Jawapan Ain? Okey, kita bincang soalan jawapan Aisyah. Okey, jom.
Okey, kita bincang jawapan Aisyah. Okey, baik. Ni jawapan Aisyah Mari kita lihat soalan dia dulu. Kedatangan Islam juga telah membawa perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan. Baik, perubahan. Okey. Perubahan corak hidup masyarakat tempatan. Okey, jadi inilah dia kata kuncinya. Perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan. Jadi dalam esei anda mesti ada ni perubahan corak hidup masyarakat tempatan. Okey. Alright. Okey, baik. Jadi apa maksudnya perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan? Baik, dalam esei anda, esei yang baik, esei yang baik untuk dapat markah 7 atau 5 atau 6 markah, sebab markah soalan 6B adalah 6 markah. Nak dapat 6 markah atau 5 markah, anda perlu menjelaskan perubahannya, maksudnya sebelum dan selepas. Jadi sila buat catatan. Kalau awak nampak perubahan, maksudnya awak kena cerita sebelum dan semasa atau selepas. Jadi kita ketahui bahawa sebelum Islam, okey, bagaimanakah perubahan corak hidup masyarakat sebelum Islam? Awak kena ceritakan sedikit dan kemudian barulah awak cerita perubahan corak hidup masyarakat selepas Islam datang. Macam itulah jawapannya. Baik, kita lihat jawapan Aisyah Syafawati. Baik. Kedatangan Islam, buka kurungan. Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan. Antaranya ialah dari segi pemerintahan. Masyarakat tempatan telah mengamalkan amalan protokol di kalangan pemerintah. Bagus. Amalan protokol, fakta 1. Okey. Selain itu, lafaz ikrar oleh Sultan dan Pembesar dan istiadat pemakaman. Okey, lafaz ikrar. Okey, lafaz ikrar. Okey, fakta 2 oleh Sultan dan Pembesar dan istiadat pemakaman F3. Baik. Di samping itu, masyarakat juga dapat mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. F4. Okey. Hal ini demikian dapat melahirkan maupun menetapkan nilai budaya murni. Nilai murni, okey, F5, dalam kalangan masyarakat. Contohnya menghormati orang lebih tua serta panggilan tertentu. Serta panggilan tertentu orang lebih tua. Ini dia umum sangat. Menghormati ni F4 ulang. Okey, nampak? F4 ulang. Serta panggilan tertentu untuk orang lebih tua tergantung. Betul lah ni. Okey, cuma kena bagi contoh. Ingat Aisyah, contoh kena berikan secara spesifik. Panggilan tertentu untuk orang lebih tua ni tergantung. Sepatutnya serta panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua seperti Pak Long, Pak Angah, Mak Angah, kan? Macam tu. Okey. Jadi dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, bagus. Dapat 5/6. Kalau ditanda secara analitik. Cikgu dah sebut kan? Penandaan secara analitik dan holistik. Betul ke? Betul tak? Respon betul atau tidak? Betul.
Kan. Jadi kalau jawapan ini ditanda secara analytical, jadi Aisyah dapat 5 markah dengan mudah. Tapi kalau ditanda dengan holistik tak dapat. Sebab holistik ni dia nak aras ataupun jawapannya lebih tinggi lagi tahapnya. Maksudnya untuk dapat markah yang baik, Aisyah perlu menjelaskan perubahan dari segi sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Kalau buat macam tu lagi baik, baru dapat 6 markah kalau ditanda secara holistik. Okay, tetapi cikgu dah beritahu pada ulang kaji yang lalu bahawa penandaan dan permarkahan secara holistik ini tidak semua soalan. Hanya beberapa soalan saja, sedikit soalan saja yang ditanda secara holistik dalam kertas 2. Okey, begitulah. Okey, bergantunglah, mungkin tak ada holistik langsung. Mungkin ada, kalau ada pun sedikit saja, tak semua. Okey, alright, dapat 5 lah. Okey, baik, kita tengok contoh yang kedua. Okey, bagus Aisyah, ni markah awak Aisyah Jadi kat sini cikgu menggunakan serta panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua seperti, bagi contoh, seperti Pak Long, kan? Okay, orang yang lebih tua, pakcik kita, kan? Mak Ngah dan sebagainya lah, gelaran-gelaran tertentu. Okey, jadi di sini kalau awak beri contoh dengan spesifik, awak akan dapat contoh ni, contoh 4. Sebab di bawah fakta 4 kan, di bawah fakta 4 kan awak dapat contoh 4 sebenarnya. Macam tu. Awak dapat 6 markah. Okey, apa pun anyway, jawapan yang agak baik Aisyah. Okey. Alright, kita lihat jawapan, contoh jawapan yang kedua. Okey. Baik, jom kita lihat contoh jawapan yang kedua dari Ayuni. Okey, kita lihat jawapan Ayuni. Okey, baik. Asalkan. Okey, Ayuni, awak tulis dengan pen ke dengan pensel ni Ayuni? Ayuni? Awak tulis dengan pen, awak tulis dengan pen atau pensel? Pen. Pen okey, tak apa. Kalau pen baguslah. Tak, dia cuat apa, pencahayaan gelap. Nampak? Bukan tak nampak, gelap sikit. Tak nampak, kena ambil gambar balik. Tak payah. Nampak. Cikgu dapat baca. Cuma nanti pelajar-pelajar kan, cikgu nak bagi tips lah ni, tips. Okey. Apakah warna kegemaran pemeriksa? Warna pen, kegemaran pemeriksa lah. Jadi pemeriksa suka jawapan yang ditulis dengan pen berwarna biru. Cikgu beritahulah kepada anda, okey. Pemeriksa sangat suka pelajar tulis jawapan dengan menggunakan pen warna biru. Okey. Boleh tak guna pen berwarna hitam? Boleh, tak ada salah satu pun. Okey, tak salah pun. Okey, tetapi tidak ceritanya pemeriksa suka dengan jawapan yang ditulis dengan menggunakan pen berwarna biru sebab warna lebih terang dari warna hitam. Macam tu je lah. Okey, baik. Baik, offkan mikrofon anda supaya kita dapat elakkan gangguan bunyi. Alright, jadi kita lihat jawapan yang kedua dari Ayuni. Kedatangan Islam juga telah membawa perubahan kepada penduduk dalam sistem pentadbiran sebelum kedatangan Islam. Ialah institusi ini dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Betul? Dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha, dikenali dengan konsep Dewa Raja. Bagus, yang inilah jawapan dia nak ni. Okey. Fakta 1. Okey, perubahan kan, sebab soalan nak perubahan. Awak kena cerita sebelum dan semasa atau selepas. Okey, dalam konteks soalan ini, sebelum kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam, sebelum kedatangan Islam,
di negara kita masyarakatnya menganut agama Hindu Buddha, maka dalam sistem pentadbirannya mengguna pakai konsep dewa raja. Raja dianggap sebagai bayangan Tuhan ataupun dewa. Okey, ni satu. Nampak tak? Okey, good job. Kedatangan Islam telah mengubah corak dan kedudukan institusi raja di tanah Melayu. Raja-raja menggunakan gelaran sultan. Bagus. Gelaran sultan. Fakta kedua. Sampai sini. Bagus. Macam ni. Esei yang agak bagus. Okey. Baik. Selain itu, undang-undang boleh dibagikan kepada undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat, dan dua jenis adat yang terdapat dalam kalangan orang Melayu ialah adat perpatih dan adat temenggung. Yang ini cikgu hanya boleh bagi satu isi saja. Okey. Dapat 1, 2, 3. Alamak, kenapa sikit sangat ni? Ayuni ni dah bagus dah. Okey. Ni dah bagus dah. Awak kena jelaskan lagi ni. Okey. Ayuni, ni bagus dah ni. Okey, kenapa yang ni banyak-banyak ni dapat 1 markah saja? Baik. Awak tulis secara umum Awak kena tulis macam ni Okey, dari sudut undang-undang pula, dari sudut undang-undang pula, masyarakat di negara kita sebelum kedatangan Islam mengamalkan undang-undang tidak bertulis yang dikenali sebagai adat. Terdapat dua jenis adat yang digunakan, iaitu adat perpatih dan adat temenggung, dan kedua-dua adat ini dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Awak cerita macam tu. Selepas kedatangan Islam, kedua-dua adat ini disesuaikan dengan ajaran Islam. Macam tu. Okey, macam itulah. Okey, bawa betul bawa dapat lebih daripada 1 kat situ. Okey, faham tak Ayu ni? Faham cikgu? Ni dah bagus dah. Bagus dah. Awak kena jelaskan lagi. Jelaskan lagi. Ni bagus dah, bawa dapat 2. Yang ni pula. Okey. Alright. Tak apa, kita tengok jawapan daripada Ain dulu. Ada tak jawapan Ain? Tak ada jawapan Ain. Ain siap tak Ain? Jawapan awak Ain? Tak. Ain ada tak ni? Oh, tak siap. Kenapa tak siap Ain? Okey, tak apa. Kalau macam tu, kita lihat apa jawapan dia. Sekejap. Okey, jom kita tengok kat sini. Soalan dia ni kan. Alright, kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan. Okey, baik, kita tengok jawapannya, lokasi jawapan dalam buku teks. Okey, jom. Tengok buku teks sejarah tingkatan 4 di sini. Okey. Awak lihat gaya hidup. Okey, gaya hidup. Okey, dalam nota formulasi pun ada. Jadi ni kesenian. Okey. Ni muka surat 207, buat catatan. Baik. Okey, tengok sini. Inilah dia, jawapannya bermula muka surat 207, topik kecil, gaya hidup. Okey, baik. Jawapan Ayuni tu sangat bagus. Okey, tetapi dia sikit sangat pula. Dia bagus dah tu. Okey. Baik, awak buat macam ni. Okey. Okey, perubahan prinsip kepercayaan ataupun akidah. Okey, awak jawab macam ni. Okey, boleh dengar elok atau catatkan. Okey, soalan dia, lihat soalan. Kan? Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada corak hidup masyarakat tempatan, iaitu, ambil ini, perubahan prinsip kepercayaan atau akidah. Titik. Kat sini dapat 1 markah. Okey, ulang cerita lagi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat menganut ataupun penduduk tempatan menganut agama Hindu dan Buddha. Ingat macam tu. Okey. Selepas kedatangan Islam, masyarakat tempatan mula menyembah Allah sebagai Tuhan yang Esa. Dekat situ dapat markah. Okey. Baik. Cikgu tulis jawapan dia sekejap. Okey.
Nak tulis dekat mana? Cuba kita tulis dekat dalam words sebentar. Okay, kita tuliskan dalam word. Sekejap, kita buka word sekejap. Okey. Awak ceritakan tu sebab dia nak perubahan. Bila perubahan awak kena awak kena ceritakan sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Okey. Membawalah kepada syariah dan seterusnya akhlak. Okey, baik. Okey, sebentar ya, kita tunggu. Kita lihat buku teks. Okey, baik Okey, kita lihat kita lihat dari sudut pelantikan ataupun pertabalan raja sebelum kedatangan Islam. Okey, pembacaan ciri. Ciri adalah kata-kata hikmah dan suci dalam bahasa Sanskrit. Senang cerita, bacaan semasa pertabalan raja. Selepas Islam datang, okey, pertabalan raja tu masih diteruskan, tetapi dengan menggantikan dengan unsur Islam, digantikan dengan unsur Islam. Jadi ciri itu dimansuhkan. Nampak? Kandungan ciri itu dimansuhkan. Digantikan dengan lafaz ikrar, macam Ayuni kata tadi ya, lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar. Okey, menyerupai proses bai'ah. Okey, bai'ah ni lafaz ikrar lah ataupun sumpah setia. Okey. Alright, kita lihat. Okey. Baik. Ayat ini siapa tadi bagi jawapan ni Panggilan orang yang lebih tua seperti Pak Long, Mak Long ni hubungan tadi video. Okey, yang ni jawapannya orang tua. Okey. Mati seperti ibu bapa. Okey, jiran sebut. Okey, ada yang lebih tua seperti Pak Long, Mak Long ni contoh. Okey. Baik. Okey, beri salam. Okey. Apabila berziarah, sebenarnya banyak sebenarnya. Masih lagi tak buka Microsoft Word cikgu. Okey. Baik, apabila bertutur dengan orang tua, hendaklah bercakap dengan suara yang lemah lembut atau rendah. Tetamu dilayan dengan baik, dengan menghidang Weh, cikgu hilang lagi. Sudah cikgu ditelan oleh Mil. Tak tahu. Kau bercerita apa? Lama tak dengar. Lari itulah tu. Mari. Mari tak esok? Cikgu. Ya, kenapa? Terputus ke? Ha?
Cikgu hilang. Tak tahu. Okey, sampai mana tadi? Sampai Sampai mana? yang panggilan orang tua tu. Panggil orang tua. Tiba-tiba talian terputus tapi dia masuk balik. Okey, macam mana kan? Internet. Alright, baik. Okey, inilah dia. Okey, boleh highlight lah di buku masing-masing. Okey, baik. Kita lihat contoh jawapannya di sini. Okey, tulislah di sini. Kedatangan Islam. Cikgu tak nampak. Dia dah putus tadi kan? Lupa pula. Cikgu kena share. Dia bila putus, apa yang cikgu pun dia putus juga. Okey, sekejap cikgu share. Sorry. Nampak tak? Nampak? Nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, cikgu tulis dari sini. Kedatangan Islam. Okey. Telah membawa kepada perubahan corak hidup masyarakat. Okey. Sebenarnya awak boleh guna ayat sendiri. Kalau awak faham dalam buku teks tu, awak boleh guna ayat sendiri. Okey, baik. Sebab ni perubahan corak hidup masyarakat. Okey. Okey, kedatangan Islam telah membawa kepada perubahan corak hidup masyarakat. Okey. Sebagai contoh, okey. Sebagai contoh dari sudut kepercayaan. Tulis situ, dari sudut kepercayaan. Okey. Jadi sebelum kedatangan Islam, tuliskan sebelum kedatangan Islam masyarakat menganut agama apa? Agama Hindu dan Buddha. Serta menyembah dewa dan Tuhan Hindu, Buddha. Okey, buat macam ni lah. Okey, cerita pula selepas. Okey. Selepas kedatangan Islam, masyarakat menyembah Allah yang Esa. Okey, nampak cerita kat sini. Dalam buku teks ada tak? Buku teks tak ada, cuba tengok. Dia cerita akidah aja. Tapi tak ceritalah menyembah Allah dan sebagainya. Awak boleh cerita kat sini, awak boleh huraikan, awak dapat markah lah. Okey, jadi katakan dekat sini cikgu nak tambah
Okey. Cikgu nak tambah masuk perenggan kedua, cerita awak cikgu nak uraikan berkenaan dengan pakaian lah atau cara hidup. Okey. Katakan dari segi pemakaian atau dari segi pemakaian boleh menutup aurat kan. Tulis di sini dari segi pemakaian masyarakat tempatan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan, bagi perempuan memakai tudung. Okey. Baik, begitulah pelajar-pelajar sekalian. Okey. Gaya hidup banyak dalam muka surat 207, 208. Alright. Okey. Berjelas tak? Jelas cikgu. Okey tak? Okey cikgu. Alright, baik, kita lihat Jelas. soalan kedua. Soalan kedua. Okey, soalan ketiga, 6C. Negara kita Malaysia terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum, budaya, agama dan perbezaan pendapat. Ini maklumat dia. Penduduk yang berbilang kaum, budaya, agama dan perbezaan pendapat. Baik. Bagaimanakah anda memastikan supaya kepelbagaian ini dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni? Okey, sekarang ni anda kena beri cadangan ataupun cara-cara. Okey, supaya dengan kepelbagaian ni merujuk kepada atas ni. Yap. Ni kan, ni merujuk atas ni. Okey. Ni, kepelbagaian ni merujuk ni atas ni. Kepelbagaian maksudnya atas ni berbilang kaum, budaya, agama dan perbezaan pendapat. Okey. Jadi cikgu nak anda kongsikan jawapan dalam Telegram, cikgu akan semak. Okey, silakan. Silakan. Cikgu tunggu dalam Telegram Okey, Ain beri jawapan. Okey, bagus. Kita lihat jawapan Ain. Okey, baik. Jawapan Aisyah dan jawapan Ayuni, cikgu tunggu, masih tunggu. Okey. Tunggu jawapan Ayuni dan jumpa jawapan Aisyah. Okey, jawapan Ayuni cikgu dah terima. Jawapan Aisyah cikgu masih tunggu. Aisyah dia khabar dia tak siap. Oh, dia tak siap. Alah, beritahu lah cikgu. No hal lah tak siap pun. Okey, baik, kita lihat jawapan Ayuni dulu. Dia malu. Okey, Jawapan Ain dulu. Okey, jom. Okey, baik.
besar kan. Ni jawapan Ain Rabiatul Adawiyah. Okey. Kepelbagaian ini dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni dengan cara mengeratkan hubungan silaturahim dengan bangsa lain. Cikgu tutup dekat sini. Mengeratkan hubungan, erat cara sebab soalan ni bagaimanakah. Jadi jawapan awak mestilah cara-cara. Okey, mengeratkan hubungan silaturahim dengan bangsa lain, cikgu bagi fakta satu. Okey, seperti bertanya khabar antara satu sama lain. Bertanya khabar ni adalah contoh. Contoh satu. Dah dapat 2 markah di sini. 1 markah, 2 markah. Berapa markah? 8 kan? 8 betul? Ha. 8 Baik, baca lagi. Selain itu, menghormati budaya bangsa-bangsa lain seperti sambutan Hari Deepavali dan Raya Cina. Cikgu tutup sampai sini. Di sini kita dapat fakta yang kedua, menghormati budaya. Okey, fakta 2 sini seperti sambutan Hari Deepavali dan Raya Cina. Sambutan adalah sambutan Hari Deepavali Cina ni adalah contoh 2. Okey, Hari Deepavali dan Raya Cina. Okey, jadi sini dapat 2. Di samping itu, tidak membuat onar ketika kaum lain menyembah Tuhannya. Di sini adalah onar adalah huraian kedua. Okey. Nampak tak? Di samping itu, tidak membuat onar ketika kaum lain menyembah Tuhannya. Tidak membuat onar ni, tidak buat kacau ketika kaum lain menyembah Tuhannya. Okey. Okey, dapat terima juga. Okey. Kalau yang paling best sekali kan, yang baik gunakan ayat ni, Ain. Menghormati kebebasan beragama bagi kaum lain. Okey. Menghormati kebebasan beragama bagi kaum lain. Baik, dekat sini sebenarnya dia bukan huraian 2. Cikgu ubah, dia adalah sebenarnya fakta baru sebenarnya, iaitu fakta 3 lah. Okey. Iaitu fakta 3 di sini. So dapat dah 1 markah di sini. Contohnya tidak merosakkan tokong atau patung berhala kaum lain. Bagus. Merosakkan huraian 3. Okey, dapat 1 markah lagi sini. Akhir sekali, setiap kaum mempunyai pendapat yang berbeza dalam pelbagai hal seperti hal agama dan kebudayaan. Ini soalan. Q ni question. Awak salin balik soalan. Cuba tengok soalan. Awak salin balik soalan. Ain. Bukan jawapan ni. Akhir sekali, setiap kaum mempunyai pendapat yang berbeza dalam pelbagai hal seperti hal agama dan kebudayaan. Sepatutnya jawapan macam ni. Meraihkan kepelbagaian pendapat. Okey, meraihkan secara tolak ansur, secara harmoni. Okey, meraihkanlah, raih pendapat tu. Okey, dia pendapat dia, kita hormati pendapat dia kan. Kita ada pendapat kita. Jangan jadikan perbezaan pendapat sebagai satu alasan atau satu sebab untuk kita bergaduh dengan kaum lain. Cerita macam tu. Okey, baru dapat markah dia. Anyway, kita lihat berapa markah Ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, quite good. 6/8. Okay, baguslah sebenarnya. Okay, bagus juga cikgu. Okay, puas hati jawapan macam ni. Okay lah ni. Okay. Baik, kita lihat jawapan Ayuni. Okay, Ain okay tak Ain? Atau nak respon apa-apa? Okey. Cuma yang last kali tu je tak reti nak hurai. Macam cikgu cakap tadi. Kan? Okay, dia kat soalan tu ada cerita kan? Dia tahu. Kan? Oleh kerana masyarakat di negara kita ni berbilang kaum. Okey, jadi bila berbilang kaum sudah tentunya ada perbezaan pendapat atau berbilang pendapat. Jadi macam mana kita nak jadikan kepelbagaian ni, okey, negara kita tetap aman. Jadi kita raihkan pendapat masing-masing.
Okay, kita raikan pendapat masing-masing. Tiada betul atau salah pendapat. Sebab nama pun pendapat. Pendapat ini berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia faham. Okey, sekiranya pendapat orang lain itu, okey, yang kita rasa pendapat itu tidak kuat ataupun tidak logik, maka kita tetap menghormati pendapat tersebut. Okey, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu kita ni terlalu menyalahkan pendapat orang lain. Okay, sehingga menyebabkan berlakunya pergeseran. Tak patut. Sebab apa? Kita orang lain pendapatnya apa yang dia baca, apa yang dia faham. Dan kita kena ingat, okey, apa yang dia akses dengan kita akses mungkin tak sama. Contohlah cikgu bagi contoh. Okey, kadang-kadang kawan kita ni, okey, dia ni latar belakang keluarganya kurang bernasib baik. Okey, bukan macam kita. Okey, keluarga kita, mak ayah kita kerja senang, kita pun dapat menikmati kekayaan daripada ibu bapa. Sehubungan itu kita dapat akses segala maklumat dalam internet dan sebagainya, kita dapat menyambung pelajaran. Ada sahabat kita ni, okey, dia tak dapat kemudahan macam tu, menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat. Dia sampai takat tu kita lebih tinggi lagi, dan oleh kerana kita tinggi lagi, kita condemn pendapat kawan kita. Tak boleh sebenarnya. Patutnya kita raikan, kita tegur dengan berhikmah dalam suasana persahabatan. Awak cerita macam tu, Ain, faham? Faham tak? Faham. Bagus. Okey, ayat macam tu lah. Okey, apa pun sebenarnya idea tu ada dah, pendapat berbeza, cuma bila awak tuliskan, dia nampak seperti awak menyalin semula maklumat dalam soalan. Sebab cikgu tandakan Q ni questions. Maksudnya salin semula soalan. Okey, jadi kalau awak nak ceritakan atau huraikan, guna contoh cikgu beri tadi. Okey. Alright, mari kita lihat jawapan Ayuni. Okey, jawapan Ayuni, kita buka Telegram. Okey. Ni jawapan Ayuni. Alright, jom. Aisyah, dengar elok-elok sebab awak tak siap tu. Okey. Baik, kita cuba besarkan. Lepas ni cikgu nak awak cuba jawab dengan menggunakan pen biru, sebab pen biru warna kegemaran pemeriksa untuk semua subjek. Percaya cakap cikgu. Okey. Alright. Tak apa, masa SPM nanti. Awak cari pen biru. Alah, sedih sangat pergi kedai RM2, kedai dekat rumah tu dapat pen biru. Tak apa. Lain-lain kali. Kalau nak guna pen hitam, tak ada masalah juga. Pemeriksa tak marah, tak kena potong markah pun. It's up to you. Cuma cikgu nak ceritakan warna yang menyedapkan mata pemeriksa ialah warna biru. Tak salah guna warna hitam. Tapi jangan pensel. Gitu Baik, kita lihat jawapan Ayuni. Negara dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni, saling menghormati antara kaum untuk mengelakkan pergaduhan. Okey, menghormati antara kaum ni fakta satu. Okey, supaya dapat mengelakkan pergaduhan. Perbalahan ni sama, cikgu tutupkan sekali, rangkumkan sekali sebagai huraian yang pertama. Sini dah dapat 2 markah. 1, 2. Selain itu, kerajaan perlu memberikan hak antara kaum secara rata supaya tidak berlaku sebar iri hati antara kaum. Okey, di sini ada 2. Okey, hak secara rata. Okey, fakta 2. Supaya tidak berlaku kesebaran iri hati, huraian 2. Okey, jadi 1, 2. Dapat dah 4 markah dah. Okey. Supaya tidak berlaku perbalahan, ni ulang. Nampak huraian 1, ulang. Okey. Ulang. Okey. Contohnya kaum India dan Cina mendapatkan hak yang diberikan secara rata, manakala kaum Melayu diberikan lebih haknya kerana penduduk asal. Okey, ni macam mana Contohnya kaum India dan Cina mendapat hak. Contoh ini tidak
contoh ini dia longgar, sangat-sangat longgar. Okey, contoh yang bukan tak tepat, dia umum sangat. Contoh yang umum. So tak dapat markah sini Ayuni. Patutnya apa? Kita pernah belajar kan? Okey. Dalam bab 5. Baik macam ni. Sebagai contoh, okey. Apa hak secara rata? Apa hak secara rata? Okey, hak secara rata ni hak secara rata ni orang Melayu ada hak-hak istimewa, sementara hak ataupun kepentingan lain tidak diabaikan. Itu pertama contohnya. Okey, sebagai contoh, okey, kita tengok balik sebagai contoh, kita tengok balik dalam Pakatan Murni, bagaimana orang Melayu bertolak ansur dengan orang Cina dengan India memberi kerakyatan. Nampak tak? Memberi kerakyatan. Orang Melayu bertolak ansur dengan orang Cina dan India, okey, dengan memberikan kerakyatan. Sebagai balasan, orang Melayu dimajukan dalam sektor ekonomi dan juga pendidikan melalui penubuhan agensi RIDA. Ingat balik bab 5 Pakatan Murni. Kan situ ada tolak ansur. Itulah hak antara kaum. Sampai sekarang pun kita guna konsep macam tu. Okey, itu sebabnya dalam bidang ekonomi dan dalam bidang pendidikan, orang Melayu ada hak-hak istimewanya. Tetapi kepentingan atau hak-hak kaum lain tetap tidak diabaikan, terjaga. Senang cerita, walaupun orang Melayu ada hak istimewanya, tetapi hak-hak kaum lain dijaga dengan berhati-hati. Macam tu. Jadi Ayuni, awak cerita macam tu Ayuni boleh? Dekat sini awak tuliskan, okey, orang Melayu ni betul lah ni diberikan haknya kerana penduduk asal. Okey, betul penduduk asal ni. Cuma awak kena tambah ayat kepentingan kaum lain dijaga dengan berhati-hati. Okey, sebab ni sama pula hak diberikan secara rata. Awak macam salin semula ayat ni. Okey, jadi contohnya awak kena tulis macam ni. Contohnya, okey, walaupun orang Melayu diberikan hak-hak keistimewaan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, kepentingan kaum-kaum lain dijaga dengan berhati-hati. Macam tu. Okey, baik. Sambung lagi, di samping itu saling kunjung-mengunjung antara rumah kaum untuk bertanya khabar antara satu sama lain. Kunjung-mengunjung. Fakta ketiga. Okey. Tutup sampai sini untuk bertanya khabar. Berkhabar huraian 3. Okey. Khabar huraian 3. Tutup di sini. Secara tidak langsung boleh merapatkan hubungan antara kaum dengan lebih erat. Erat inference. Di sini Ayuni buat inference. INF. Inference 3. Okey. Contohnya kunjung-mengunjung pada hari perayaan. Contoh 3. Okey, good job. 1, 2, 3, 4. 4 campur 4, 8. Okey, jelas Ayuni? Jelas cikgu. Yang lain macam mana okey? Okey tak? Faham? Aisyah okey tak? Faham? Faham tak Aisyah? Okey. Ain okey? Okey. Alhamdulillah okey. Masa pun dah tamat. Kan? Sejam ni kejap je. Okey, baiklah, kita tangguhkan sampai sini. Jadi kita lihat sejauh mana kita dah sampai. Baik, dengan berakhirnya soalan 6C tu, okey, maka kita akan masuk pada kelas minggu depan yang terakhir. Kelas minggu depan terakhir last ni. Lepas tu cuti, betul tak? Betul kan? Betul? Okey. Jadi kita jumpa pada minggu depan, kita jumpa pada hari Selasa dan hari Khamis. Okey, lebih kurang 4 jam kot. Okey. Bukan 4 jam. 2 jam saja. Okey, minggu depan 2 jam, iaitu pada hari Selasa dan hari Khamis.
Okey, kita sambunglah soalan nombor 7. Jadi awak buat soalan nombor 7 ni dan juga soalan-soalan lain sampai soalan nombor 11. Jawab semua. Baik. Jadi memang kita tak akan sempat siap. Okey, pada minggu depan sampai soalan nombor 11. Okey, sebab kita ni fokus one by one. Kita lambat sebab kita nak tahu teknik menjawab. Kita nak tahu contoh jawapan yang baik, cikgu nak tanda jawapan awak. Jadi bagi setiap soalan tu kadang-kadang perlukan masa sejam lebih. Kan? Tengok soalan nombor 6 yang kita bincang. Ini sambungan dari pelajaran yang lalu kan? Maksudnya dah sejam lebih. Campur hari ni dah 2 jam. Pelajaran yang lalu soalan nombor 6, masuk hari ini soalan nombor 6 juga, 6C, dia jadi 2 jam. So satu soalan tu dia nak dekat 2 jam atau 2 jam. So memanglah kita tak sempat habiskan sebelum cuti sekolah. Baik. Kalau awak nak, kalau awak nak belajar juga dalam cuti sekolah, tak ada masalah. Nanti cikgu set masa. Cikgu set masa dulu sebab di cuti sekolah ni cikgu ada banyak rancangan lah. Antaranya anak cikgu nak berkhatan. Tapi masih lagi belum ada tarikhnya. Yang ada lagi kenduri dan sebagainya, cikgu tetapkan dulu. Nak tak kelas pada cuti sekolah ni? Cikgu tanya dulu. Tak boleh datang sekolah. Baik, dengar sini. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang tidak membenarkan pelajar datang ke sekolah walaupun secara rahsia-rahsia. Tak boleh. Tak boleh sekarang. Memang tak boleh dah. Sebab kes di Pahang semakin meningkat. Satu je terlepas keluar daripada penjara di Bentung ke ataupun kes COVID-19 ni, dia terlepas keluar daripada PKPD. Bentung tu dah dapat PKPD tau. Kan? Pergerakan kawalan lah. Pergerakan kawalan diperketatkan PKPD tu kan. Katakan seorang pesakit ni terlepas keluar, habislah. Tu memang bahaya. Jadi belajar-belajar, kalau awak nak belajar, kita belajar secara Google Meet sahaja. Inilah yang terbaik. Kalau dalam Telegram tak boleh sebab awak tak nampak cikgu tanda. Kalau dalam Google Meet awak nampak. Tapi masalahnya Google Meet ni itulah dia. Kadang-kadang internetnya stabil, kadang-kadang laju gila kan. Laju betul. Bergantunglah. Alright, ni nombor 7. Cikgu kita jumpa pada kelas depan yang terakhir. Nanti kita tengok macam mana, insya-Allah kalau tak ada apa-apa selepas cikgu selesaikan semua urusan, kita akan buat kelas lah. Cikgu pun boleh dapat fokus kan, sebab cikgu nak kelas cuti di sekolah nanti kelas datang 5 saja. Kelas-kelas lain tu cikgu lupakan dulu buat sementara waktu. Sebab awak lebih penting lagi. Baik, ada nak tanya students? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Alright, kalau tak ada, sekejap Jangan ke mana-mana sebab cikgu nak screenshot ni sebagai kehadiran. Hari ni 3 orang je. Baiklah. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Wal-As. Wal-As innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pesan cikgu jaga diri baik-baik. Ulang kaji, tetap ulang kaji walaupun hampir tiba cuti sekolah, tetap ulang kaji. Perjuangan kita masih belum selesai. Banyak lagi belum selesai. Selagi tak SPM tak selesailah. So ulang kajilah betul-betul. Cikgu doakan semua pelajar mendapat keputusan yang baik, cemerlang. InsyaAllah. Tingkatkan hubungan dengan Allah. Selalulah berbuat baik kepada ibu bapa. InsyaAllah balasannya kita akan dapat keputusan yang baik dan cemerlang dalam SPM. InsyaAllah. Jadi akhir kata dari cikgu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Terima